Forum Remaja Penjana Minda Kelas Pertama, Forum Remaja Pencetus Minda Kritis Remaja, Forum Remaja Pencetus Minda Kreatif dan Kreatif, Forum Remaja Pembangkit Kecemerlangan Budaya Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersua dalam pertandingan Forum Remaja Madani Sekolah Menengah 2026 bersama saya Puteri Nuralisha Balkis binti Abdullah, insan biasa yang hadir membawa bicara, namun harapnya manis di hati anda. Hadirin sekalian, pernahkah kita terhenti sejenak? Sekolah sepatutnya menjadi tempat lahirnya impian, tempat seorang anak membina masa depan dan mengejar cita-cita. Namun, di sebalik gelak tawa di koridor sekolah, masih ada hati yang menangis dalam diam. Masih ada pelajar yang melangkah ke sekolah dengan rasa takut. Bukan kerana peperiksaan, tetapi kerana ejekan, penghinaan dan kekerasan yang menanti mereka setiap hari. Hadirin sekalian, tajuk perbincangan kita hari ini ialah Buli Cari Punca, Cegah Derita. Sebenarnya, apakah yang dimaksudkan dengan buli? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, buli ditarifkan sebagai perbuatan mendera atau mempermainkan seseorang, biasanya yang lebih lemah, dengan tujuan menggertak, mencederakan atau menakutkan mangsa. Ia juga merujuk kepada perbuatan menyakitkan hati orang lain melalui perkataan atau tindakan. Persoalannya, mengapakah perkara ini masih berlaku? Di manakah hilangnya nilai kasih sayang, hormat dan kemanusiaan remaja hari ini? Siapakah yang perlu dipersalahkan dan apakah langkah yang perlu diambil agar gejala buli ini dapat dibendung? Justeru, forum pada hari ini akan membincangkan tentang punca dan usaha dalam membendung gejala buli. Tanpa melengahkan masa, izinkan saya memperkenalkan panel-panel yang akan bersama kita hari ini. Di sebelah kanan saya, iaitu panel yang pertama, Saudari Puteri Nur Salwa binti Anwar yang merupakan pengurusi pembimbing rakan sebaya. Selamat datang saudari, apa khabar? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Terima kasih saudari pengerusi. Saudari pula bagaimana? Alhamdulillah saudari, saya baik-baik sahaja. Terima kasih saudari. Di sebelah kiri saya pula, Saudari Atilah Nadira binti Zamri. Beliau merupakan ahli panel yang kedua dan juga merupakan pengerusi Kelab Pencegahan Jenayah. Walaupun nampak pemalu, tapi beliau petah berbicara. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, khabar baik saudari pengurusi. Alhamdulillah, usai sudah salam perkenalan dengan semua ahli panel kita. Kembali kita ke topik forum kita, iaitu Buli Cari Punca, Cegah Derita. Saya mulakan soalan pertama kepada ahli panel yang pertama. Pada pandangan panel, apakah punca utama yang menyebabkan gejala buli semakin membara dalam dunia pendidikan hari ini? Awal bismillah pembuka bicara. Terima kasih saudari pengerusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Tidak dapat disangkal lagi bahawa pengaruh media sosial menjadi antara punca utama gejala buli semakin berleluasa dalam kalangan remaja. Hal ini dikatakan demikian kerana remaja mudah terpengaruh dengan kandungan negatif seperti budaya mengejek, menghina dan memalukan orang lain yang sering tular di internet. Menurut laporan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, sebanyak 11,385 aduan berkaitan buli siber yang direkodkan sepanjang tahun 2024, sekaligus membuktikan bahawa masalah ini semakin membimbangkan. Sebagai contoh, terdapat pelajar yang membuli rakan melalui media sosial dengan menyebarkan kata-kata hinaan dan video memalukan demi meraih perhatian warganet.
Situasi ini jelas menunjukkan bahawa pengaruh penyalahgunaan media sosial menyebabkan remaja cenderung terlibat dalam gejala buli. Perkara ini bertepatan dengan peribahasa telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Terima kasih saudari atas hujahan yang amat jelas sebentar tadi. Sebentar tadi panel pertama ada menyatakan bahawa penggunaan media sosial yang tidak terkawal boleh menyebabkan tercetusnya gejala buli siber di sekolah, termasuk dalam pelajar sekolah. Seperti pedang bermuatan dua, jika disalahguna, ia boleh memudaratkan kepada emosi dan mental seseorang. Pada pandangan panel pula, apakah punca lain yang boleh menyebabkan gejala buli ini semakin berleluasa? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudari pengerusi. Sidang hadirin yang dihormati, pada pendapat saya, pengaruh rakan sebaya juga merupakan antara faktor yang menyebabkan gejala buli semakin serius sebagai barang yang kian merebak. Hal ini kerana remaja lebih mempercayai rakan berbanding ibu bapa dan guru serta takut dipulaukan jika tidak mengikut kumpulan. Adakah hadirin sekalian mengetahui Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah melaporkan sebanyak 2,889 kes buli direkodkan di sekolah seluruh negara pada tahun 2025. Sekaligus menunjukkan bahawa gejala ini masih berada pada tahap yang membimbangkan. Sebagai contoh, kes buli di MRSM Besut, Terengganu yang berlaku pada Jun 2025 yang melibatkan beberapa pelajar tingkatan 2 yang dibuli oleh pelajar senior di asrama. Kejadian tersebut telah menyebabkan beberapa pelajar ditahan reman manakala tindakan disiplin tegas telah diambil oleh pihak MARA. Seramai 6 pelajar telah dibuang sekolah serta-merta dan siasatan polis turut dijalankan mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan. Perbuatan ini bukan sahaja menyebabkan masa trauma, malah mencermakan nama baik institusi pendidikan. Hal ini menunjukkan bahawa remaja lebih mudah terpengaruh jika tersalah memilih rakan. Perkara ini bertepatan dengan peribahasa, jika berkawan dengan pejam minyak wangi, kita akan terkena harumnya. Pendek kata, pengaruh rakan sebaya juga merupakan antara punca utama gejala buli semakin sukar dibendung. Terima kasih saudari atas hujahan yang amat jelas sebentar tadi. Kini semakin jelas bahawa pengaruh rakan sebaya memainkan peranan besar dalam membentuk tingkah laku pelajar, termasuk dalam konteks gejala buli di sekolah. Namun, apakah langkah yang perlu diambil agar gejala ini dapat dibendung dan siapakah yang memainkan peranan utama dalam memastikan gejala ini dapat diselesaikan? Ada mana-mana ahli panel yang ingin mengutarakan pendapat? Saudari pengerusi, izinkan saya memberikan pendapat terlebih dahulu. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Bagi membendung gejala ini, pihak sekolah perlu memperketatkan pemantauan di kawasan yang berisiko seperti asrama, tandas dan kawasan terpencil dengan bantuan guru disiplin serta pemasangan kamera litar tertutup. YB Fadila Siddiq menegaskan bahawa pemasangan kamera litar tertutup merupakan salah satu usaha KPM untuk memastikan kesejahteraan murid serta mengurangkan risiko buli. Malah sebanyak RM3 juta turut diperuntukkan bagi pemasangan kamera litar tertutup di 200 asrama sekolah di bawah kendalian KPM. Langkah ini penting bagi memastikan kes buli dapat dikesan lebih awal sebelum menjadi lebih serius. Bab kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Dengan adanya pemantauan yang berterusan, pihak sekolah dapat mengesan tingkah laku pelajar yang mencurigakan serta mengambil tindakan segera sebelum kejadian menjadi lebih buruk. Maafkan saya, izinkan saya menyuarakan buah fikiran tambahan berdasarkan hujahan ahli panel kedua sebentar tadi. Silakan saudari.
Terima kasih saudari pengerusi. Sidang hadirin yang dihormati, pada pandangan saya pula, pihak sekolah juga perlu memperkukuhkan pelaksanaan program anti-buli seperti ceramah kesedaran, kem motivasi dan bimbingan kaunseling secara berkala. Menurut buku panduan pengurusan menangani buli di sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, pihak sekolah dan ibu bapa perlu bekerjasama dalam memantau tingkah laku pelajar supaya gejala buli dapat dicegah lebih awal. Tamsilnya, sebuah sekolah menengah di Hiroshima, Jepun turut menarik diri daripada kejohanan baseball kebangsaan selepas tercetus dakwaan buli. Hal ini membuktikan bahawa gejala buli bukanlah masalah kecil, sebaliknya perlu ditangani secara serius demi kesejahteraan pelajar. Terima kasih kepada kedua ahli panel kerana beri pendapat yang bagus sebentar tadi yang mengatakan bahawa pihak sekolah memainkan peranan penting dalam mengatasi isu buli ini. Adakah pihak lain juga turut memainkan peranan dalam membendung masalah buli ini? Saudari pengerusi, izinkan saya menyuarakan pendapat tentang pihak lain yang turut bekerjasama dalam mengatasi masalah ini. Silakan saudari, saya tertarik untuk mendengar penjelasan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Sidang hadirin yang dihormati, antara langkah untuk mengatasi gejala buli ialah ibu bapa perlu memberikan didikan agama dan nilai moral sejak kecil lagi. Hal ini dikatakan demikian kerana didikan yang sempurna mampu melahirkan generasi yang berakhlak mulia dan mempunyai sikap menghormati terhadap orang lain. Menurut kajian antarabangsa yang menyatakan bahawa penglibatan ibu bapa amat penting dalam menangani masalah buli. Sebagai contoh, meta-analisis terhadap 22 program anti-buli yang melibatkan ibu bapa lebih berkesan berbanding program yang hanya bergantung kepada pihak sekolah sahaja. Situasi ini jelas menunjukkan bahawa ibu bapa memainkan peranan penting dalam mengatasi gejala buli dalam kalangan remaja. Perkara ini bertepatan dengan peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sekian sahaja daripada saya serahkan semula kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari Salwa atas hujahan yang amat memberangsangkan. Saya bersependapat dengan saudari Salwa sebentar tadi yang menyatakan bahawa ibu bapa juga merupakan tonggak utama dalam membendung masalah buli ini. Terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat hari ini. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kesimpulannya, perkara yang berkaitan dengan masalah ini sebenarnya bukanlah suatu perkara yang patut kita pandang remeh. Setiap individu mempunyai tanggungjawab dalam membendung kemulu ini daripada terus menjadi bara. Sebelum menunding jari, eloklah kita renung sejenak. Gejala buli ibarat lautan yang bergelora. Belajar adalah batera dan rakan sebaya serta persekitaran ialah arusnya. Kemudi pula ialah didikan dan nilai murni. Maka peliharalah bahtera agar tidak karam di lautan gejala buli yang merosakkan masa depan. Sekian sahaja untuk hari ini. Tersalah cakap, terkasar bahasa, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Kami akhiri forum remaja hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.